Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada al-hukmu tsani pada masalah riba. Al-hukmu tsani, hal yubahu riba al-qalil. Adakah diharuskan riba yang sedikit? Wa mal muradu min qawlihi la ta'kulu riba adha'afa mudha'afah. Apakah yang dimaksudkan pada firman Allah Taala, jangan kamu makan riba yang berlipat kali ganda. Adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat kali ganda. Yadhhabu ba'dhu du'afa'il iman, telah berpandangan sebahagian orang yang lemah imannya. Du'afa jamak pada dhaif, orang-orang yang lemah imannya, min muslimi hadzal asri, di kalangan orang Islam pada era ini, pada zaman sekarang ini, ila anna ribal muharram, bahawa riba yang diharamkan, innama huwa ribahul fahish, ialah riba yang melampau, penambahan yang melampau, alladhi takunu nisbatu fihi murtafi'atan, yang nisbah keuntungan itu sangat tinggi. Wa yuqsadu minhu, dan dimaksudkan dengan tujuan riba itu istighlalu hajatin nas, untuk memanipulasi. Istighlal makna memanipulasi, menggunakan ataupun kita untuk mengambil peluang daripada hajat manusia. Amma ribal qalil, adapun riba yang sedikit, alladhi la tatajawazu nisbatuhu ithnain, yang mana tidak melebihi nisbahnya itu 2 atau 3%, fa innahu ghairu muharram, maka sesungguhnya itu tidak haram. Ini perkataan mereka ni. Jadi Syekh sekarang sedang membawa satu isu yang mana ada sebahagian di kalangan orang yang bukan ahli ilmu lah, kita kata, mereka kata cuma orang yang cuba untuk bercakap tentang soal agama, dia kata berdasarkan ayat Quran itu seakan dibenarkan untuk riba yang sedikit, yang tak bolehnya riba yang berlipat kali ganda. Wa yahtajuna ala da'wahum, mereka berhujah di atas dakwaan mereka al-batilah, yang sesat itu, bi anna Allah tabaraka wa ta'ala innama harrama riba, bahawa Allah Taala mengharamkan riba idza kana fahishan, kalau riba itu melampau, lebih. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala la ta'kulu riba adha'afa mudha'afah, jangan kamu makan riba yang berlipat kali ganda. Fannahyu innama ja'a masyrutan, maka larangan itu datang masyrutan, disyaratkan, wa muqayyadan, dan dikaitkan bihadzal qaid, dengan qaid ini, iaitu adha'af mudha'afah, wa huwa kaunuhu mudha'afan adha'afan kathirah, yang berlipat kali ganda yang banyak. Fa idza lam yakun kadzalik, kalau riba itu tidak sedemikian, wa kanat nisbatu fihi yasiratan, dan nisbah riba itu sedikit, fala wajha li tahrimihi, maka tidak ada wajah, tidak ada jalan untuk diharamkannya. Itu iskal atau kemusykilan syubhah yang dibawa datang. Walil jawabi ala dhalika naqul, untuk menjawab kepada syubhah itu kita jawab pertamanya, inna qawlahu ta'ala adha'afa mudha'afah, firman Allah Ta'ala adha'afan mudha'afah itu laisa qaidan wala syartan, dia bukan qaid, dia bukan syarat. Wa innama huwa li bayanil waqi', tetapi dia hanya untuk menerangkan waqi', menerangkan realiti, alladhi kana at-ta'amulu alaihi ayyamal jahiliyah, yang mana berlaku muamalat di atasnya itu pada masa pada zaman jahiliyah itu. Jadi pada zaman jahiliyah itu orang mengambil berlipat kali ganda keuntungan. Jadi ayat itu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan apa yang berlaku saja, dia bukan qaid. Kama yattadhihu min sababin nuzul, sebagaimana nyata daripada sebab nuzul yang kita telah sebut. Wat tashni' alaihim, dan celaan ke atas mereka, bi anna fi hadhihi almuamalah, bahawa pada muamalah ini zulman, ada kezaliman, sarikhan, yang kuat, wa udwanan mubina, dan juga melampau yang jelas, haitsu kanu ya'khudhuna riba, sekira-kira mereka mengambil riba mudha'afan adha'afan kathirah, sebagai berlipat kali ganda. Itu satu. Jadi jawapan pertama ialah itu sekadar libayanil waqi', adha'afa mudha'afah itu sekadar libayanil qaidun libayanil waqi', bukan qaid mukhrij. Thaniyan, yang kedua, innal muslimina qad ajma'u ala tahrimir riba qalilihi wa kathirihi, sesungguhnya sekalian umat telah ijma' di atas pengharaman riba, banyak dan sedikitnya. Sedikit atau banyak sama. Walihadzal qaul yu'tabar
Wa hadzal qaul yu'tabar, dan pandangan ini, pandangan yang mengatakan yang haram itu yang banyak saja, ini dikira khurujan alal ijma', ini menyalahi ijma'. Kama la yakhlu, sebagaimana tidak syak, tidak tersembunyi lagi, ala jahlin bi usuli syariah, ke atas la yakhlu an, ini tidak sembunyi bahawa ini berlaku an jahlin, berlaku disebabkan kejahilan, bi usuli syariatil gharra, dengan usul dan kaedah syariat yang maha suci. Jadi mereka yang mengemukakan pandangan ini sebenarnya mereka telah mencari ijma', telah melanggar ijma', yang tidak akan berlaku kecuali dengan sebab jahil tentang usul syariah. Fa inna qalilal riba yad'u ila kathiri, kerana sedikit riba itu dia akan membawa kepada banyak. Fal Islam hina yuharrimu asy-syai'a yuharrimuhu kulliyan, apabila Islam mengharamkan sesuatu, dia akan mengharamkannya secara keseluruhan. Akhdhan bil qaidati saddid dzari'ah, kerana berpegang berdasarkan kaedah saddid dzari'ah, menutup pintu-pintu yang membawa kepada kerosakan yang besar. Li'annahu, kerana apa? Lau abahal qalila minhu, kalau Islam menghalalkan yang sedikit daripada riba, la jarra dzalika, nescaya akan membawa demikian itu ilal kathir, akan membawa kepada banyak. War riba kal khamri, dan riba itu umpama arak, fil hurmati, pada pengharaman. Fahal yakulu muslimun aqilun, maka adakah berkata orang Islam yang berakal, innal qalila minal khamri halal, boleh ke kita nak kata sedikit arak itu halal? Itu mustahil sekali. Itu hujah yang kedua. Yang ketiga, naqulu lihaula'il jahalah, kita katakan menjawab kepada mereka yang jahil itu. Jahalah jamak kepada jahil, jahalah. Kita jawab kepada mereka golongan yang jahil itu, min ansafil muta'allimin, di kalangan ansafil muta'allimin, orang yang belajar separuh ni. Ansaf ni jamak nisfu. Ansaf al-muta'allimin, orang yang belajar separuh saja, di kalangan mustasyrikin, golongan-golongan liberal, golongan-golongan yang maknanya bersikap dengan free thinker dan seumpamanya. Mereka baca Islam tapi baca bukan pembacaan yang menyeluruh. Mereka tidak mendapat world view yang betul. Kita kata kepada mereka, atu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba', kamu nak beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian yang lain. Falimadha tahtajuna bihadhil ayah, kenapa kamu berhujah dengan ayat tadi, ala da'wakumul batilah, di atas dakwaan kamu yang sesat. Wala taqra'una qawlahu ta'ala, dan kamu tidak baca ke firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tak baca ke ayat ini? Tuhan sebut secara umum, Tuhan mengharamkan riba. Wa qawlahu ta'ala ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba, tinggal bertakwalah kepada Allah dan tinggallah apa yang baki daripada riba itu. Wa qawlahu ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, Allah Ta'ala memusnahkan riba, Allah Ta'ala mengembang dan menyuburkan sedekah. Hal fi hadhil ayah ma yuqayyidu ar-riba, adakah pada ayat ini adakah sesuatu yang mengkaitkan riba bil qalil, yang mengatakan riba yang sedikit, awil kathir, atau riba yang banyak? Amil lafzul mutlak, ataupun lafaz itu datang secara mutlak, secara umum. Jadi lafaz-lafaz ini datang dengan umum, tidak mensyaratkan dan tidak mengkaitkan dengan banyak atau sedikit. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jabir, begitu juga sabda Nabi SAW pada hadis Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba, Rasulullah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, orang yang memberi makan, wa katibahu, akila riba wa mukilahu, orang yang beri makan, orang makan riba, orang beri riba, katibahu, orang yang menulis riba, menulis orang yang melakukan muamalat riba, syahidaihi, orang yang menjadi saksi bagi, dua orang saksi bagi muamalat riba. Wa qala hum sawa, dalam masalah itu Nabi kata mereka itu sama saja, dapat dosa mereka. Maka farriba muharramun, maka riba itu haram, bijami'i anwa'ihi, dengan keseluruhan jenisnya, bin nususil qat'iyyah, dengan nas yang qat'i, yang putus, yang tidak ada makna takwil lagi. Wal qalil wal kathir fil hurmah sawa, dan sedikit atau banyak pada pengharaman itu sama. Wa sadaqallah, dan benarlah Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba, Allah Ta'ala memusnahkan riba, wa yurbis sadaqat, dan menambah dan juga mengembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengasihi setiap orang yang ingkar dan juga berdosa.
Jadi daripada itu, inilah jawapan bagaimana kita nak menghadapi ataupun jawapan kepada syubhat tersebut. Okay. Kita baca sedikit daripada ma turshidu ilaihil ayatul karimah. Ar-riba jarimatun ijtimaiyah. Riba itu satu jenayah komuniti, jenayah masyarakat. Wadiniyah, jenayah agama, khatirah yang bahaya. Satu, ar-riba minal kabair. Riba itu daripada dosa besar. Allati yastahiqu sahibuha azaban nar. Yang mana menyebabkan orang yang melakukan riba berhak untuk mendapat api neraka. Al-qalilu minar ribal wal kathiru fil hurmah sawaun. Sedikit riba dan banyak itu sama saja pada pengharaman. Wa 'alal mu'min an yaqifa 'inda hududi syar'. Hendaklah ke atas orang beriman berhenti di sisi had syarak, di sisi undang-undang dan peraturan syarak. Bishtina bima haramallah, dengan meninggalkan apa yang Tuhan haramkan. Asilah alladhi ya'simul muslim, senjata yang dapat menjaga orang Islam minal mukhalafat, daripada mukhalafah, perbezaan ataupun daripada kesesatan itu, innama huwa taqwallah, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berkaitan dengan riba ini. Jadi di sini pengarang mendatangkan beberapa aspek berkaitan masalah riba ini. Bagaimana kesan riba ini, mudaratnya dari segi mana? Dia ada mudarat dari segi nahiyah nafsiyah, dari segi psikologi individu, mudarat kepada individu. Riba itu ada mudaratnya kepada individu. Wa min nahiyatil ijtimaiyah, daripada aspek sosial, aspek kemasyarakatan memudaratkan juga. Wa minan nahiyatil iqtisadiyah, dan daripada aspek ekonomi. Jadi daripada segenap aspek itu, Syekh ini mendatangkan sedikit perbincangan tentang mudarat yang datang hasil daripada riba. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bagi tajuk riba ini, kita buat pembacaan kendiri berkaitan dengan mudarat riba ni daripada sumber-sumber yang ada di media sosial dan juga di sumber-sumber di internet. Okey, sekadar itu saja untuk tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.